Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada kali ini, ada dua cerita yang akan dikongsikan. Kisah yang pertama, Keramat Tanjung Tuan. Dari segi lokasi, Tanjung Tuan sungguh unik kerana ia adalah milik Melaka, tetapi lebih sinonim dengan Negeri Sembilan kerana lokasi itu adalah sebuah tanjung kecil dalam daerah Port Dickson. Terletak di bahagian paling sempit di Selat Melaka, Tanjung Tuan yang terkenal dengan rumah api tertua di negara ini, diselubungi banyak sejarah dan misteri sama ada berdasarkan fakta mahupun legenda. Antara cerita terkenal adalah tapak rumah api itu sendiri didakwa lokasi makam Sultan Melaka pertama, Sultan Iskandar Shah atau Parameswara. Sebuah kawasan di tepi pantai di kawasan itu pula didakwa mempunyai kesan tapak kaki pahlawan terbilang, Hang Tuah. Selain itu, puncak Bukit Tanjung Tuan itu didakwa menjadi lokasi kumpulan lanun pada zaman dahulu meninjau kapal dagang yang melalui Selat Melaka. Malah kawasan ini dikatakan menjadi tempat persembunyian mereka. Mengikut sejarah pula, tanjung ini penting sebagai panduan bagi kapal yang melalui perairan Selat Melaka. Justru Portugis membina rumah api pertama pada tahun 1528 sebelum dibina semula oleh British pada tahun 1817. Seorang penduduk asal kampung Teluk Pelanduk, iaitu kawasan perkampungan paling hampir dengan Tanjung Tuan, Ishak atau Sairi Arsyad, berkata terdapat pelbagai versi cerita mengenai sejarah dan misteri di kawasan itu. Dia yang juga ketua kampung itu selama 29 tahun sebelum bersara pada tahun 2013 berkata, kawasan itu yang turut dikenali sebagai Chapel Rachado sememangnya menjadi tumpuan ramai orang dengan pelbagai tujuan sejak sekian lama. Selain pengunjung biasa yang datang untuk menikmati tarikan pelancongan, kawasan ini turut terkenal di kalangan orang yang mendalami ilmu batin dan persilatan. Malah ramai juga yang datang untuk tujuan upacara tertentu tanpa mengira kaum. Cerita orang bertapa di sini memang benar, tapi kebanyakannya memilih untuk mengelak daripada terserempak dengan orang ramai. Cuma kadang-kadang sahaja mereka menampilkan diri, menurut kata beliau. Menurut golongan ini, Tanjung Tuan adalah kawasan paling keramat atau paling keras di negara ini. Jadi tidak hairan ramai orang menjadikan tempat ini sebagai lokasi melakukan upacara tertentu, termasuk membayar niat dan memohon hajat. Katanya, dia mendakwa walaupun kawasan hutan di tanjung itu tidak besar, namun terdapat pantang larang yang perlu dipatuhi sejak sekian lama. Terutama larangan membawa daging babi ke situ bagi menghormati penghuni alam gaib. Dakwanya, sekumpulan 6 pengunjung yang membawa daging babi ke situ dipercayai untuk melakukan upacara memohon hajat. Lemas apabila perahu dinaiki mereka terbalik dan karam pada tahun 1950-an. Ishak berkata, Tanjung Tuan sebenarnya turut menjadi tumpuan pencari harta karun yang kononnya menggunakan ilmu kebatinan bagi mencari peninggalan lanun, terutama dalam bentuk emas dan perhiasan. Ramai percaya, dahulu lanun menjadikan kawasan ini tempat persembunyian dan menanam harta rampasan di sini. Orang-orang tua di sini yakin dengan cerita itu, tapi kami tahu tidak mudah untuk mencarinya kerana semua harta itu dilindungi penghuni alam gaib. Kami tidak pernah mendengar ada mana-mana pihak berjaya menemui harta itu, walaupun mengetahui ramai yang datang untuk mencarinya. Terutama sebelum kawasan itu diwatakan sebagai hutan simpan kekal pada tahun 1910-an. Katanya, menceritakan asal-usul nama Tanjung Tuan, Ishak berkata, penduduk lama kawasan itu percaya nama berkenaan timbul pada zaman penjajahan British, kerana ramai anak kapal Melayu bekerja dengan kapal syarikat negara itu dan menggelar kapten sebagai Tuan. Anak kapal selalunya menyebut Tanjung Tuan berulang kali kepada kapten kapal merujuk kepada kawasan itu apabila tiba di perairan berkenaan, sehingga kawasan itu akhirnya dikenali sebagai Tanjung Tuan, katanya. Cerita yang kedua, gangguan di Bukit Batu Putih. Kisah yang saya ingin kongsikan ini berlaku pada awal tahun 2016. Pada masa itu saya sedang lepak dengan sepupu-sepupu saya di kedai makan. Borak punya borak, tiba-tiba terkeluar satu idea spontan nak panjat Bukit Batu Putih, iaitu di mana terletaknya rumah api Tanjung Tuan. Kami sepakat setuju, memandangkan kami semua belum pernah menjejakkan kaki di Bukit Batu Putih. Lalu saya hubungi abang angkat saya untuk menjadi leader kepada kami.
kerana beliau pernah sampai di puncak tersebut. Seusai beliau setuju untuk sertai kami pun balik ke rumah untuk tukar pakaian yang sesuai untuk naik ke Bukit Batu Putih. Kumpulan kami hanya 6 orang, 4 perempuan dan 2 lelaki. Kami sampai di kaki bukit agak lewat. Kami memulakan pendakian lebih kurang pukul 6 petang. Untuk naik ke Bukit Batu Putih ada 2 jalan. Satu jalan trekking bertar, satu lagi jalan trekking dalam hutan dan akan jumpa pantai dan kena mendaki ikut batu-batu yang ada. Kami hanya mengikut abang angkat saya yang melalui jalan yang kedua, iaitu melalui pantai. Sampai sahaja di kawasan pantai, saya rasa sangat penat dan mula memperlahankan langkah saya. Setelah selesai menelusuri jalan pantai dan tiba di kawasan batu untuk memanjat ke atas, kepala saya tiba-tiba terasa pening yang melampau sehingga saya terpaksa berhenti duduk untuk berehat sebentar. Selang beberapa minit kemudian, kami meneruskan mendaki dan berjaya sampai ke puncak. Setelah sampai, kami pun ambil gambar kenangan, berehat dan minum air. Dalam sedar tak sedar, jam dah menunjukkan hampir pukul 7 petang. Kami pun bergegas untuk turun dan pulang secepat mungkin. Jika hari semakin gelap, semakin sukar untuk menuruni bukit dan tak tahu apa bahaya yang akan datang dalam keadaan gelap di hutan tersebut. Dalam perjalanan turun itu, tiba-tiba kaki saya kram. Tetapi saya tetap usahakan untuk berjalan walaupun perlahan seperti kura-kura. Sambil berjalan tu, saya pegang tangan sepupu saya sebab takut tidak dapat mengimbangi badan di laluan yang tidak rata. Saya menjerit pada abang angkat saya untuk memperlahankan langkahnya supaya tidak meninggalkan kami terlalu jauh di belakangnya. Kami harus lebih berhati-hati semasa menuruni bukit. Jika tersilap langkah, boleh jatuh ke bawah. Sedang kami melalui satu pokok besar. Tiba-tiba saya terbau satu bauan yang sangat wangi. Tak mungkin bau itu datang dari sepupu saya atau abang angkat saya. Sebab kami dah berpeluh, kalau bau masam barulah saya rasa masuk akal. Semakin lama, baunya semakin kuat menerjah hidung saya. Tak semena-mena, sepupu saya ini membaca potongan ayat Al-Quran. Saya pun apa lagi, terus baca Ayatul Kursi dalam nada yang perlahan. Tiba-tiba, abang angkat saya ini duduk mencangkung sambil memegang kepalanya. Dia cakap kepalanya pening sangat secara tiba-tiba. Kami tolong bangunkan dia dan paksa dia untuk berjalan perlahan-lahan kerana sudah tidak jauh lagi untuk sampai ke kaki bukit dan kereta kami. Sepanjang itu jugalah bau wangi itu tidak hilang sehinggalah kami sampai ke kereta kami. Barulah beransur-ansur baunya hilang. Sampai sahaja di rumah, masing-masing berkongsi pengalaman yang dilalui sepanjang berada di bukit tersebut. Sepupu saya yang memegang tangan saya berkata semasa melalui pokok besar itu, dia terasa badan dia berat sangat, macam ada yang duduk di atas bahunya. Dan dia dengar ada orang memanggil namanya dari belakang. Sebab itulah dia membaca potongan ayat Al-Quran. Abang angkat saya pula berkata, masa dia terduduk tu, ada macam benda yang langgar dia. Kuat pula tu. Itu yang membuatkan dia rasa pening-pening dan terduduk. Sepupu saya yang lagi 3 orang. 1 lelaki, 2 perempuan. Mereka dah jalan dulu sebab 2 orang perempuan sepupu saya itu dalam keadaan tidak bersih atau period. Jadi mereka nak cepat turun. Sepupu yang lelaki itu jalan menonong laju di depan dan secara tiba-tiba, sepupu perempuan saya tadi ini ternampak ada 2 sepupu laki saya tadi di depan di 2 jalan yang berbeza. Baju yang sama, kasut yang sama. Jadi dia menjerit nama sepupu lelaki saya berkali-kali untuk kepastian. Yang mana satu sepupu lelaki yang sebenar. Kalau tersalah ikut, tak jumpa jalan baliklah kami, kata sepupu perempuan saya. Semasa berjalan dari kaki bukit nak ke kereta kami semua perasan ada satu pokok berdekatan dengan kereta kami bergoyang. Dan di sebelah pokok, kami nampak samar-samar kelibat berwarna putih dan dengar sayup-sayup suara mengilai. Kami berlari pergi ke kereta, hidupkan kereta dan tanpa membuang masa, terus tinggalkan Bukit Batu Putih itu di kala senja. Sekian sahaja cerita saya kali ini. Nasihat saya, kalau nak pergi trekking di Bukit Batu Putih, pergilah di waktu siang dan lebih awal. Jangan jadi macam kami. Sekian.